Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So, kalau malam tadi Zul dah buat live dan pagi ni kita akan tengokkan apakah confirmation yang Zul nak ceritakan di live malam, iaitu kita tengok bearish divergence. Bearish engulfing. So adakah yang berlaku? So untukkan chart untuk malam tadi dah start dropping dan pagi tadi Zul buka dan tadi Zul buka maknanya dah start dropping lagi. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan sebelum kita pergi ke Bitcoin untuk tengok adakah kita akan start dropping, dan dropping itu jelah kita ada target di 20 dan 18. Hopefully kita dapat di 18. 18 adalah great buy untuk Bitcoin dan juga yang utama adalah di altcoin. So let's go, inilah coin market cap. So kali kita tengok di total market cap berada di mana. Total market cap currently berada di 965 bilion. So berlaku pengurangan hampir 29 bilion. Sebab apa? Ikutkan kita berada di 994 bilion. So hampir 29 bilion hilang untuk semalam. Volume agak tinggi daripada 30 lebih ke 61 bilion. BTC terus berlaku peningkatan ataupun dominan BTC terus meningkat daripada 40 ke 41.4. Kemudian Ethereum pun meningkat daripada 18.8 ke 19.3. So untuk summary semalam kita tengok macam mana total market drop sebanyak hampir 3% iaitu 2.89 dengan volume yang naik hampir 30% iaitu menunjukkan daripada 31 lebih 40 lebih tu kepada 61 bilion lebih untuk volume semalam. So meaning dengan kejatuhan total market dan volume yang agak tinggi semalam, bukanlah tinggi, kata normal, tapi consider banyak juga semalam, meaning kita akan expectation kan untuk di chart kita akan nampak akan satu huge red candle. So apa nanti kita akan tengok di chart untuk detail. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 20.8k dengan dropping 2%. So Ethereum pun drop 1.5k ke 2 dengan dropping 2.77%. So BNB hampir 4%, 3.58. SRP 2.25. So Cardano drop 5.13. Matic drop balik bawah $1 iaitu 5.28. Solana drop daripada 23 ke 8.6. Maksudkan kita ada major di 21 atau 25. Itu akan possible kita akan tengok balik. Polkadot 4.5. So salah dikenakan tengok balik Solana ni 8.63. So untuk Polkadot darab hampir 5%. Untuk Shiba Inu naik 7%. Bukan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap, ke trading view untuk tengok apakah pergerakan yang berlaku semalam. So macam kan kita berada di 4 hours dan kita berada di kawasan bulk resistance, dan macam tu sharekan untuk untuk minggu ni. Mostly minggu ni adalah kita untuk jangkakan dapat pullback, dan signal itu dah ada pun. Sebab apa? Kita ada bear pattern kat sini, iaitu bear flag, iaitu rising channel. Rising channel menunjukkan price akan menunjukkan break bawah. So untuk di 4 hours ikutkan candle pukul 12. Candle pukul 12 tadi dah breakthrough, tapi dia masuk balik ke dalam. Kemudian candle pukul 4 still lagi red. So adakah kita akan dapat hari ni untuk candle pukul 4 ni dalam masa 52 minit lagi? Dalam masa 52 minit, almost dalam 1 jam, adakah kita akan dapat breakout bawah ni? So kita dapat breakout bawah, itulah confirmation kita untuk drop yang pertama. Kita akan tengok kekuatan di 20k. Adakah dia boleh bounce ke 20k ataupun tidak? Sebab apa? 20k consider kita ada support dan resistance. Sekiranya kita breakout below 20, macam juga cakapkan, kita akan expectation kan untuk price drop ke kawasan kita punya nak, iaitu Fibonacci daripada swing low ini to swing high. Kita akan expect dapat box kita di kawasan almost 18 ke 17.6. So senang kata dalam 18k, iaitu drop balik dalam box kuning ini untuk sebelum dia rebound. So sebab apa? Price perlukan confirmation. So ini yang semua lah kita akan tengok di daily. Daily kita dah breakout tanpa ada confirmation, iaitu yang confirmation kena adalah breakout, retest support, dan kuartal retest support ni nak tengok support ni strong tak, retest support dan naik. So apa kat sini? Sekiranya kita berapa breakout dan bound, so jangkakan kita akan ada signal yang another bullish, iaitu kita akan nampak possible yang ni. Kita akan nampak iaitu pergerakan head inverse and shoulder. Sekiranya berlaku, so mini point breakout yang di sini daripada low ini to high. Point breakout iaitu dari kawasan 21k, kita akan nampak price akan menuju ke kawasan 28. Ada apa 28 ni? So kalau Zul letak satu trendline, anda akan terkejut. Sebab apa? Kita akan nampak kita punya huge support di kawasan ni, huge support yang sebelum kita dalam bearish market. So kena kat sini untuk tengokkan.
Anda nampak almost kat kawasan ni, kita nampak kawasan ni, kita akan nampak kawasan major support di mana kita loss itu position hampir dalam dalam 2930 dan kita drop drastik terus ke dalam bawah sampai ke 15k. So itulah point yang penting. So meaning kita jangkakan untuk pergerakan Bitcoin. So masih lagi menunjukkan kita jangkakan untuk 2 tahun ni Bitcoin akan expectation dalam range dalam 26 ke 15k. So mungkin kita akan naik, drop balik, naik, drop sideways. So dalam 2 tahun tu meaning whatever dalam price kawasan ni adalah good range untuk anda DCA. Cuma kita akan nak tengok first, kita baru dari dalam dapat confirmation untuk Bitcoin berada dalam uptrend. Cuma kita perlukan another step ataupun another step untuk mengatakan dia akan kekal bullish. So meaning another drop ke kawasan 18 ataupun kita akan hanya bound ke sana, bound kawasan 20, jangkakan bound, kemudian kita akan perlu retest di kawasan board resistance ni untuk bertukar pada board resistance pada support untuk dia terus melakukan ke atas. So apa yang tu nak tengok adalah pergerakan di Bitcoin ni adalah expected untuk 5 wave move untuk ke atas, iaitu daripada kosong ini ke ini dan retest balik ke 18, naik ke kuarter almost ke kuarter 3, kemudian 4, retest 4, kemudian 5, kemudian kita akan buat sedikit base di atas ni, buat base lagi di atas ni sebelum kita ada breakthrough ataupun jangkakan ni kita dapat another bull flag kat sini. So ada bull flag untuk breakout ni, dan breakout ni kita jangkakan untuk swing low ini to swing high. So price akan maksimum lah untuk berat ke atas, dan price tu expected dalam sampai 34.35 nampak kita akan ada kawasan range net. Kita punya kawasan almost 32 ni, kita punya kawasan net perlu breakthrough untuk another higher untuk di Bitcoin. So itulah untuk analisis untuk sedikit short term dan long term. So apapun ini adalah aku katakan monitor. Untuk hari ni kita akan tengokkan apa confirmation tengoklah di daily. Di daily tu nak tengok bearish engulfing. Bearish engulfing semalam gagal, di mana tu nak candle ni hijau, kemudian candle ni merah. Kalau malam ini candle ni hijau, kemudian hari ni dapat merah ni, itulah confirmation kita untuk bearish engulfing untuk drop lagi ke bawah. So untuk hari ni kita boleh gunakan, tapi ni sedikit weak. Weak itu macam mana? Kat weak pun kita ada sample. Contoh tu nak tengok sample dia boleh berlaku kat sini. So senang, ada sample ni, anda boleh tengok je lah. Yang mana kita tengok pergerakan macam ni, kita dapat candle hijau, kemudian dua kat sini terus dapat, iaitu candle ikutkan sama kawan ni, candle hijau, kemudian jangkakan ini untuk hijau, kemudian dia merah juga, tak masalah. Kemudian kita dapat lagi another merah ini. So ikutkan yang ni dah dapat confirmation kat sini, tapi confirmation bearish engulfing dan terus drop. So itu yang kita nak tengok kan. So sama juga di kawasan ni, kita nak tengok satu candle merah ni close. Sekiranya kita dapat walaupun tak close body below channel ni. So dengan untuk hari ni, sekiranya body daily close below body hijau ini, iaitu bawah ni, tu meaning kita jangkakan price akan adalah bearish kali, expected akan drop lagi bawah. So meaning untuk hari Jumaat ni, candle hari ketiga, hari Khamis. Yes, hari Khamis possible untuk close nanti pukul 8. Kemudian pukul 8 ni kita dapat candle baru untuk daily. So possible dia akan start breakout, dan breakout tu yang first dia akan drop ke kawasan 20, dan kita tengok sama adakah dia boleh bound atau tidak. Tapi tu jangkakan sekiranya dapat bound, good untuk Bitcoin sebenarnya. Sebab kalau dapat bound di kawasan 20, meaning kita tak akan dapat di kawasan 18. So meaning kita akan start another base kat sini sebelum dia pull out balik naik atas. Tapi sekiranya dia bound di kawasan 20, kita nak tengok RSI untuk di daily mestilah jatuh ke 50, stop RSI mestilah below. Kemudian di 4 hours dan 1 hour juga kita nak RSI oversold dan stop oversold. So meaning kita jangkakan takkan ada lagi kejatuhan di 18, dan kita akan start 20, dan kita akan start bound untuk buat another higher untuk small time frame. Itulah untuk di Bitcoin. So lagi kita pergi ke ruangan komen jap untuk semalam. Zul, kenapa video 2 minit? So semalam Zul ada dia punya error dekat technician, tapi Zul ada technical tapi Zul dah buat video baru semalam. So yang ni biarkan. Kemudian Zul, VRA tu paling mantap semalam ikutkan VRA. So macam kan VRA semalam Zul semasa live semalam ada yang tanya Zul. So VRA tu naik. Yes, betul, VRA naik. Kita dah tengok semalam cara live tu. Mungkin pagi ni kita akan tengok sikit VRA apa berlaku. So untuk malam kita nampakkan VRA macam dikatakan adalah good range untuk buy. Sebab apa, price dalam kawasan memang consider on in dan berlaku kenaikan hampir 100%. Kalau anda buy di consider bawah buy ni dalam box orange yang juga kat ni adalah expected adalah 68%. Apapun kita dropping. So untuk VRA macam juga akan masih lagi belum buat confirmation untuk uptrend. Sebab apa, kita masih lagi dalam kawasan falling channel. Apapun falling channel, Bitcoin dah expect bullish tu, kita jangan altcoin akan follow. Cuma
currently market lebih tertumpu kepada Bitcoin. Sebab tu kita tengok dominasi Bitcoin dekat atas ni terus meningkat day by day daripada 39, 38, 39, 40 dan dah 41, nak naik pun hampir 42. So meaning currently ada market lebih tertumpu kepada Bitcoin. So Ethereum altcoin akan naik juga sikit, tapi give time. Bila Bitcoin dah sampai limit dia, nanti kita akan nampak kuartal altcoin. Untuk makan altcoin time tu, kita nampak altcoin akan lebih naik dengan rasik. So itulah untuk di VRA. Kemudian kita tengokkan di sikit komen. Assalamualaikum Zul, boleh check TA untuk graph GRT di KuCoin. Tak tahu nak tahu possible price untuk coin tahun 5 nanti, dan doakan trial voice dalam. Ok, TA untuk GRT di KuCoin, GRT USDT di KuCoin. So GRT di KuCoin, kita akan pergi di daily. So first kali kat sini dia nampak yang ni kawasan investor. Nampak investor. First kita ada opening price dia dekat kawasan ni. Ini betul tak? Yes, opening dia meaning dalam 13 sen. Kemudian dalam 13 sen tu kita nampak price kita ada nampak major support, major resistance, walaupun ada break through sikit, bear flag, bear trap, bull trap. Kemudian kita drop itu kawasan resistance. So meaning untuk mengatakan GRT ni boleh buat all time high baru balik, first price perlu above 13 sen. So untuk di chart chart di KuCoin. So meaning kat sini kita nampak juga pergerakan sama. Anda boleh draw, kita boleh draw channel juga, low ini to low ini, dan kita akan linkkan dengan high ini, dan kita akan drag panjang sikit untuk confirmation. Yang kita nampak dia hit kawasan ni, hit. So meaning currently kita berada di middle channel. So meaning untuk GRT ni, untuk bullish, untuk dapat momentum bullish, dia perlu breakout channel ni dulu. So adakah good time untuk buy currently? Kita tengok dulu untuk short term. Kita ada yang ini, di mana kita ada support breakout, naik resistance dan breakout, currently sedang retest. So meaning mencakapkan RSI di daily hampir drop ke 50, store RSI oversold, hampir oversold. So kalau kita dapat store RSI di oversold, RSI berada 50, so meaning kita jangkakan possible untuk dia drop lagi, untuk naik ke atas. Tapi mencakapkan untuk di Bitcoin ada dropping, so meaning kalau GRT nak drop pun masih boleh lagi. So untuk long term perlu berada 13 untuk start build up bullish momentum. Kita perlu breakout channel ini. So untuk di GRT, kalau kita kata birth balik untuk bulan tahun 2025, so nampaklah pergerakan ni. So inilah time investor. So macam invest duit anda expected boleh loss. So kali kita tengok price nak sampai mana. So first kita boleh target all time high dia, iaitu alhamdulillah dalam harga dalam hampir 2.8 dolar, $2.80. Kemudian kita boleh tarik Fibonacci swing high ini to swing low. Harga yang low kita ada itu dalam 5 sen. Kemudian price break resistance kita yang ni, buat resistance ni. So kita boleh target at least 1.6 sampai 1.6 sampailah ke atas. So 1.6 dia berada di 4.6, 2.6 berada di 7.5 dolar, 3.6 berada 10 dolar, 4.2 dolar. So macam kan kita ada timeline. Yang pertama kita akan tengok, kita aim at least 1.6, 2.6 dulu. Kemudian kita tengok timeline dia dah sampai bila. Jangkakan adalah tahun 2025, bulan 11, bulan 12. Sepulih masa time tu kita perlu exit market. Dan berapa harga price tu kita tengoklah. Kalau dia hit 0.16, hit 0.2, so itulah confirmation kita untuk exit the market. So itu yang tu nak tunjukkan anda di GRT. So lagi sekali kita tengokkan di lepas GRT. Semua pandang kebesaran dengan betul. Betul juga tengok SDB. So SDB tu kan, tengok SDB. Kenapa SDB? SDB USDT. SDB USDT ada di digital, ada di KuCoin. Tengokkan di KuCoin. So dah pernah buat review ni. So ikutkan harga opening ni kat mana. So kita akan zoom in balik. Harga opening ni adalah di kawasan Oman, dalam kawasan ni, dan kali kita below. Sama juga macam dekat tadi, price berada below. So price perlu breakout ni atas ni. So currently kita tengok di yang ni, kita akan tengok di 4 hours. So nak tengok lagi kecil di bawah. So kali kita nampak yang ni massive lah. Kita nampak yang ni dia tak nampak sebarang pattern lagi kat sini. Tak nampak nak buat pattern, lebih weak. So apa yang boleh katakan ialah kita ada support resistance, kita ada support kawasan ni. Dan currently untuk sebelum ni kita dah loss sebenarnya. Dah loss, kemudian regain balik. So good untuk quarter kita track on track. Bukan on track, maksud tu kita dah
breakout bawah dan kembali balik, claim balik quarter resistance support sebelum ni yang menjadi resistance dan claim balik menjadi support. So meaning good untuk di atas. So currently price adalah 0.002, so harga murah saja. So make sure anda kaji benda fundamental untuk tengok dia kembali aktif ataupun kembali sihat. Pergerakan chart dia, price perlu berada above 0.09. So above yang ni, above trend line ni hampir 0.1 lah, kita katakan hampir 1 sen. So perlu berada above 1 sen barulah kita jangkakan ada harapan untuk dia attack balik all time high dia. Kemudian barulah kita jangkakan dia akan, bila attack balik all time high, possible kita akan dapat balik untuk new high. So untuk SDP, so jangkakan harga murah tengah ni 0.02 sen. So sarankan anda invest duit yang anda expected boleh loss. Kalau ikutkan nak dapat 100,000 coin pun tak masalah ni. Kalau ikutkan dapat 100,000 coin perlu dalam 1, 2, 3, 4, 5. So 1,000, 10,000, 100,000. So perlu dalam $258. So kalau anda ada duit yang boleh expectation boleh loss, duit yang expected, duit investment 250,000 USD dollar. So dalam ringgit, dalam consider 1,000, hampir 1,000. So kalau ada 1,000, invest saja ni dapat 100,000 coin. Kalau dia naik dan expected dia akan jangkaan kuartal naik, minit anda akan untung besar lah. So minit itu je untuk SDP. Tapi untuk kali ni tak berapa sihat untuk short term. Tapi dengan harga yang kuartal murah ni, considerable baloi untuk dapatkan target. So berapa, 10,000, 1,000, 10,000, 100,000 terpulang kepada anda untuk invest. Sebab juga kan, at least kalau coin ni dapat 100,000 pun dah ok. Sebab apa, kita invest dalam RM1,000 pun, kalau loss pun loss lah RM1,000 tu. Tapi kalau untung tu, untung memang banyak lah. Sebab apa, anda dapat 1,000 coin, 100,000 coin kalau didarabkan dengan at least dia balik all time high. Kita katakan at least kembali all time high. Kita almost dalam kita kata dalam almost 80, almost dalam, kita katakan close $1 lah, $1. So $1 dengan 100,000 coin, ini anda akan dapat dengan $250 tu, ada possible dapat hampir 100,000 USD dollar. So dalam ringgit Malaysia tu hampir dah setengah million dengan satu coin saja. So kata risk and reward berbaloi, RM1,000 ada opportunity untuk dapat hampir dengan $500,000. So itulah untuk nak SDP. So tapi make sure anda invest duit anda expectkan boleh loss. SDB tu betul tak teman? SDB? Yes, SDB. So guys, let's go, kita pergi ke coin lain pula. Kita untuk tengok link. So link, untuk link kita akan tengok sikit di link. Lama juga tak jenguk link ni. So untuk di link, apa yang berlaku di link? So di link yang tak valid untuk kita monitor. So untuk di link masih lagi bergerak dalam channel. So say kita dah dapat sideway yang lama kawasan ni. So untuk di channel tengok kat sini, whatever antara $9 ni ke kawasan $5 adalah great buy untuk siapa-siapa untuk DCA monthly ataupun dapat dia punya target. So untuk tu tak letak target untuk challenge, tu akan grab sebanyak boleh kuartal dalam masa 2 tahun ni, dan kemudian insyaAllah kita akan dapat profit. Dan kuartal profit itu tak banyak, tapi tu still lagi ada invest untuk link. Link adalah consider coin yang kuartal selamat lah untuk kita invest. So itulah untuk di challenge, tak ada banyak yang nak ceritakan. Masih sama macam kawan-kawan lain, masih lagi dalam channel ni. Break channel ni kita perlu berada $11. Berada $11 kita akan tak jangkakan kita tak akan jumpa dah harga bawah harga $10. Selepas kita breakout daripada channel ni dan berada above $11, so jangkakan tak akan ada lagi kita bermain bawah harga ni. So itulah untuk di challenge. Kemudian next coin kita akan tengokkan banyak ni, Zil, Urus pun ada, Kaspa. InsyaAllah dia tengokkan tengok Ethereum, dia tengok block. Okay, dia nak tengok Ethereum dengan block dulu sebelum pergi hantar ni. Dia nak tengok Ethereum dan block. So first kita akan tengok block dulu. Sebab apa, block harga murah lagi. Memang tu dah ada pun 2,000 coin. Dia nak dapat lagi punya block ni. So block, alright, block sih. Minta block masa harga memang kuartal. Okay, contoh beza chart block dengan SDB tadi. Block masih lagi berada di punya atas support price, masih jauh lagi, dan price dah buat pergerakan ni, dan price pun amat murah, 2008. So kalau anda begitu, anda nak invest block ke SDP, begitu kalau dua pilih tu, tengok chart ni, tu akan invest more kepada block. Sebab apa, price tu masih dari dalam healthy movement. So apa pun perlu kat sama dalam 100,000 coin, tak banyak, $208. Mini dalam tak sampai RM1,000. So mini dapat 1,000 coin dan boleh dapat naik atas. So untuk yang ni kita berjangkakan nampak seperti nak buat quarter inverse and shoulder. Yes, yang ni.
So ini kita akan breakout saja ni, kita akan nampak price tu akan boleh attack 0.03 dan 0.3 ni kita nampak price kita akan dapatlah harga bawah ini. So itulah untuk di block. Menarik untuk kata invest untuk di block untuk long term. Pergerakan ni adalah still lagi healthy. Kemudian kita tengokkan sikit Ethereum 1.5. So satu Ethereum sebenarnya akan kita ada dah breakout yang ni. Kemudian untuk real breakout untuk Ethereum, untuk mengadakan dia akan sikit agresif, iaitu kita breakout channel ni. Breakout channel ni baru kita nyatakan dia ada agresif dan perlu berada above 2K. Dan bila berada above 2K tu, dan kita ada dah hampir dengan trendline bullish kita, iaitu trendline bullish untuk di Ethereum ni adalah ni trendline hijau ni. So ini dah hampir pun breakout sini, breakout atas $2 menunjukkan sekiranya kita breakout atas 2K ni, 2000 USD dollar, meaning dijangkakan kita takkan dapatlah kawasan ni, atau expect kita akan hanya sideways. Dan adakah dia dapat break, so hanya sakit dalam tuan ni, possible dia hanya akan sideways dalam breakout ni, possible sideways saja kawasan ni. Sebab apa kita ada huge ni, ataupun breakout 2K ni, kita akan sideways dalam 2K ni. So itulah untuk pergerakan di Ethereum. So lagi tengokkan sikit di 4 hours di Ethereum. So Ethereum 4 hours sama juga macam pergerakan Bitcoin. So Ethereum dah pun mendahului dulu untuk pergerakan Bitcoin, di mana kita dah breakout yang ni dan cuma confirmation dalam 35 minit. Adakah candle ini akan close below ini? Sebenarnya close below ni, manakah target kita? Kita jangkakan dia akan target balik dalam 1.4 ini. Kemudian sebab apa kita jangkakan ada breakout retest, dan retest itulah good. Kalau ikutkan tari ni, swing low ini to swing high ni atas sikit daripada harga start naik yang ini. Swing low ni to swing high, meaning kita dapat dalam harga 1.3, 1.2. So meaning kita jangkakan price untuk Ethereum, kalau Bitcoin jatuh 18, kita jangkakan dapat pullback untuk Ethereum dalam kawasan 1.3 ke 1.2, dan great buy untuk a long term. Dan aku kata itulah lower high yang dah dapat. Selepas ni mungkin tak dapat dah harga slower tu. So itulah untuk di Ethereum. So tadi komen banyak ada tengok di Saito, banyak kat Saito ni. Saito macam pernah buat Saito USDT di Gate.io, kata di Gate.io katanya. Alright, Saito tengokkan di daily. Alright, so untuk Saito ni first harga start dekat sini. So kali kita nampak ada huge resistance dekat kawasan ni, breakout menjadi huge support, menjadi huge resistance, kemudian jadi support, resistance balik, kemudian currently berfungsi sebagai almost kita katakan 3 kali dah backrow gagal 3 kali. So adakah dapat lagi? So untuk yang ini kita nampak, kita boleh monitor adakah dia akan drop lagi low ini to low ini. Kemudian kat sini kita nampak pergerakan bullish ya, pattern bullish macam kita nampak ni, daripada low high ini to high ini. Dia tak bullish, dia nampak seperti macam bearish sikit banyak. So meaning untuk yang ini kita jangkakan price perlu breakout lah, breakout. Sebab apa kita ada 3, walaupun kita dah breakout atas 20 sen ni, ataupun 0.019 sen ni, tapi kita ada fail 3 kali sebenarnya. So meaning kita dah create satu channel trendline ni. So untuk ni price satu perlu breakout above yang ni untuk katakan dia akan start another strong bullish ataupun strong momentum untuk naik atas. So price tapi apapun, macam juga akan tadi, dia macam block, masih lagi healthy dalam kawasan ni, dah pun berada di kawasan major 0.19 sen. So meaning untuk pergerakan kalau kita dapat breakout ni, kita akan jangkakan. So adakah good invest? So harga murah 1 sen saja, good anda invest untuk long term. So make sure anda invest untuk long term dan nampak expected boleh at least target all time high, kemudian boleh target secara Fibonacci. So itulah untuk di Saito, good secara keseluruhannya masih lagi dalam pergerakan sihat untuk long term, dan perlu breakout yang ni untuk kita tengok another massive pump untuk ke atas. Itulah untuk Saito. Kemudian lain coin kita akan tengok lagi Kaspa di mana ni? Ni Kaspa. Ni ke Kaspa tapi dia cover adakah yang ni? Tu mungkin yang ni, bukan tengok yang ni je, tak pasti yang mana. Ni bukan. So tak pasti coin apa ni, KSP USDT, KSP ya kat ni ada crypto Kaspa trader kat ni. So ada di crypto.com. So kat sini chart dia. Okay, yang ni jumpa yang kata possible boleh tengok. So baru lagi
4 hours. So tengok harga opening dia. Harga opening dia adalah dekat sini. Kemudian drop. Dan drop tu bagus. Dan claim balik. So meaning currently price above ni adakah good untuk invest. So kita akan tengokkan. Kita ada net skill level kat kawasan ni. Consider yang ni kita tengokkan. Kemudian next kita nampak sedikit net di atas tu, kita nampak kawasan ni. Dan net sampailah all time high dia kawasan atas ni. So kenapa price tu berada resistance, berlaku rejection. Untuk rejection ni adakah good untuk entry. So menunjukkan untuk lagi small kita nampak ada sedikit kawasan ni. So possible kita akan tarik Fibonacci daripada last swing start the night ni, low ini to high ini. So ini kita nampak support ni. So ini kalau dalam sekian Bitcoin jatuh ke 18, possible kita dapat lagi lower. So great buy untuk di kawasan tu. Ataupun kita tengok dia akan bounce hanya di kawasan 0.3 ataupun 0.5. 0.3 pun kita nampak draw ni ada kawasan support. 0.5 tu nampak. So ini ada possible dia drop bounce daripada 0.3, 0.0 ni harga ni. Ataupun daripada pullback dapat ke kawasan ni. So dua price ni consider 0.05 ni adalah consider good untuk invest. Harga murah pun tu macam juga kan, kira do expectation dah boleh loss, kira risk and reward anda. Kemudian buy saja sebab apa harga amat murah lah, 0.05 sen dah memang boleh dapatkan. Nak dapatkan 100,000 coin mungkin parak sikit, tapi dalam 100, 200, 300 ribu coin tak ada masalah untuk Kaspa ni. So next coin kita akan tengokkan urus coin apa ni, coin apa ni. Ada di KuCoin, dekat di KuCoin. Yang ni bad lah. Yang diorangkan yang ni jangan invest lah. Jangan invest terus. Sebab apa? Price opening kat sini dan sejak tu tak pernah return balik untuk atas dan tak nampak perkembangan dia untuk naik. Tapi kat sini kalau anda perlu kaji lah, sebab apa price dah kuartal nampak dia punya seperti buat tapak lower tu. So meaning anda nak invest boleh, tapi make sure anda kaji punya fundamental. Kat sini kita nampak kita ada satu, kita boleh buat trend line ni, consider trend line ni. Dia perlu breakout ni. Kalau breakout ni kita tengok macam mana momentum ada tak. Kalau ada momentum, so meaning good untuk declare balik above. So meaning kat sini kita nampak sedikit low ini dengan high ini consider lebih kurang sama. Tu meaning nampak price perlu breakout ni dan confirmation untuk lembuan yang atas 53. So harga mahal sangat sampai $20. So tu tak sarankan tak nak buy lah. Ada lagi banyak coin yang lebih murah untuk anda buy. Sebab ikutkan ni tak healthy langsung, breakout dan break through bawah lah, free fall. So itulah untuk diurus. Kemudian kita akan tengok lagi coin Rose dan Zilliqa. So Rose dan Zilliqa, USDT di Binance ada. So di Binance, okay, di Binance Rose baru saja breakout, cantik breakout dan perlu still above 4 sen ni. So, kalau above 4 sen healthy, apapun untuk long term macam kan kita ada support di kawasan ni. So whatever dalam price kawasan 4 sen ke 2 sen adalah good investing untuk a long term. So itu yang cakapkan currently dah breakout ni. So untuk Rose kita nampak tak adalah dia naik drastik, tapi dia akan start build up bullish momentum. So good untuk invest currently, current now, kerana harga masa kalau nak buy invest pun harga 4 sen masih murah lagi. So boleh all in dapatkan target anda untuk Rose. Kemudian last coin untuk pagi ni ada request dia adalah untuk Zilliqa. So Zilliqa pun memang dia punya ada aim untuk buy. Dia dah ada 2,000 target untuk dapatkan 10,000 coin. So untuk Zilliqa currently masih lagi dalam channel, cuma kita dah break sedikit kawasan ni, nampak week. So week ni, so tak nak monitor kalau week ni. So ini kita nak monitor untuk di channel aja. So price berada di pertengahan channel dan pertengahan channel kemudian berlaku rejection. Nanti tu akan delete balik. Kan channel ni dah berlaku rejection. Rejection tu healthy nanya untuk di ni. Mungkin tengok di 4 hours mungkin dah nampak. Iaitu ni kita nampak satu ni pattern ni dalam kawasan 0.023 sen dan return balik. So meaning ini adalah opportunity. Macam kan Bitcoin drop ke 18k, kita possible untuk dia drop balik lagi lower kawasan ni, dan possible kita akan nampak dia buat ni invest and shoulder. Kawasan ni dah breakout ni, kita baru dia akan start melakukan kenaikan. So macam kan untuk yang ni untuk small time frame, untuk larger punya time frame dapat breakout above channel ni, kita cakap dia boleh attack above ni.
Above attack ni iaitu sampai 4 sen, break 4 sen, kita jagakan, kita takkan dapatlah harga selower yang harga sekarang ni. So good untuk invest untuk long term dan good untuk all in dapatkan target anda. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So tak ada dah di ruangan komen. So sekarang nak tengok anda punya chat, type saja dengan komen dan anda pun hadir tu punya live setiap malam. Sekiranya ada aku kata halangan untuk buat live untuk malam, Zul akan updatekan Discord channel. So ini anda kalau nak masuk Discord channel, senang aja, anda perlu pergi ke dia punya page di YouTube. Anda klik button join untuk jadi membership. Kemudian dalam ruangan kat sini ada ruangan membership. Anda klik saja membership. Dalam ini akan ada link untuk ke Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share pada rakan-rakan lain. Jumpa anda net review. Assalamualaikum. Bye bye.